diberi gambaran perpecahan, perbalahan dan juga keretakan yang pernah berlaku dalam PAS pada era pemilihan muktamar ke-61, iaitu pada tahun 2015 tidak akan berulang kerana pertandingan untuk merebut jawatan tertinggi dalam parti merangkumi institusi jawatan naib presiden dan juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat adalah semuanya memihak ataupun mempunyai satu kepala dengan presidennya, iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Justru PAS menegaskan sebarang pemilihan jawatan tertinggi dalam parti kali ini pada sidang muktamar ke-63 yang diadakan di Kota Sarang Semut, Kedah tidak akan mencetuskan sebarang perbalahan. Sebaliknya, ia akan terus mengeratkan ukhuwah dalam Parti Islam Malaysia yang sudah lama bertapak di negara ini. Dalam sidang media yang dikendalikan oleh Setiausaha Agung PAS, iaitu Datuk Taqiyuddin Hassan sebentar tadi, dapat beberapa rangkuman yang boleh kita titipkan, antaranya bahawa hubungan PAS dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun PPBM setakat ini diklasifikasikan sebagai digantung sementara, sehingga PPBM yang pernah menghulurkan salam mereka terhadap Pakatan Harapan untuk menjadi salah satu anggota Pakatan Harapan menukar pendirian mereka, selagi itu PAS masih berpegang teguh kepada pendirian bahawa tiada hubungan kerjasama program yang akan dikendalikan dengan PPBM sehingga pendirian mereka itu berubah. Perkara lain yang turut dibincangkan adalah amanat Presiden yang akan diberikan oleh Datuk Seri Abdul Hadi Awang mencakupi beberapa isu termasuk rang Undang-Undang 355 menyentuh berkenaan dengan memperkasakan Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa jenayah yang akan diberikan kepada sidang hadirin muktamar yang menghadirkan diri mereka pada sidang muktamar kali ini. Untuk pengundian di peringkat PAS Pusat, saya nak maklumkan bahawa mulai daripada tahun ini kita akan mengadakan pengundian secara e-voting. E-voting ini mengundi melalui komputer. Kita menyediakan sekitar 30 set komputer, laptop. Kita akan mengundi di tingkat 2 bangunan baru di sebelah belakang kita ni. Jadi ada satu software yang dihasilkan oleh ahli-ahli PAS ni, khususnya daripada Jabatan IT kita, untuk kita cuba tahun ni. Kerana kalau kita menggunakan sistem ini, after the last person vote atau voting, kita dah tahu result. Kita dah tahu result. Sebab dia ada satu dia panggil apa? Satu komputer lah yang calculate. Dia tak payah mengira dah. Sebab dia punya ni. Tapi kita hanya akan mengumumkan keputusan pemilihan ini pada 1 hari bulan 5, iaitu hari akhir. Hari akhir selepas semua agenda-agenda kita sempurnakan, termasuklah penggulungan daripada pengurusi lajnah kita dan juga presiden sendiri, last dengan presiden dan mungkin dengan Mursyidul Am. Lepas tu baru kita umum. So keputusan tu akan disimpan. InsyaAllah tidak akan bocor, kerana hanya beberapa orang saja di kalangan jawatan kuasa pemilihan atau SPR itu yang mengetahui, yang memegang result ni. Kalau pecah tu beberapa orang ni saja. 4 orang lah, senang saya kata, 4 orang saja. Setakat ini perwakilan yang telah kita sahkan boleh menghadiri muktamar ini adalah seramai 1,231 orang. 1231. Jadi ini termasuklah kita punya Dewan Himpunan Penyokong PAS, DHPP. Cuma bezanya DHPP walaupun dia boleh menghantar wakil sebagaimana dewan-dewan lain, Dewan Ulama Pemuda Muslimat, 15 orang setiap dewan. DHPP pun 15 orang. The only difference-nya dia tidak boleh mengundi. Sebab berdasarkan kepada perlembagaan PAS, yang boleh mengundi adalah ahli-ahli PAS saja.
buat masa ini di SPP ataupun keahlian ni hanya untuk orang Islam saja di dalam parti PAS ini. Selain daripada warga negara, cukup umur, beragama Islam, itu adalah syaratnya. Walaupun di SPP belum lagi menjadi ahli PAS atau belum dapat menjadi ahli PAS, tapi PAS mengiktiraf Dewan Himpunan ini sebagai satu dewan yang mana mereka ni boleh hadir dalam muktamar sebagai perwakilan, mereka boleh bercakap, mereka boleh beri pandangan dan sebagainya. Kemudian cumanya mereka tidak boleh mengundi. Itu saja. 15 orang daripada mereka. Ini termasuk dalam 1,231 orang. Ini calon-calon lah. Kemudian yang terakhirnya ialah usul. Usul ini menjadi tumpuan juga. Kerana telah disiarkan di dalam media mengenai usul-usul popular. Khususnya mengenai hubungan kita dalam tahalus siasi. Saya nak sebutkan kepada saudara-saudari bahawa kita kategorikan usul ni kepada 4 kategori. 4 kategori. Usul yang kita terima ni 4 kategori. Kategori pertama, usul yang ditolak. Itu usul yang tolak tak diterima langsung. Ada juga usul yang ditolak. Yang keduanya, usul yang diterima tanpa bahas. Itu usul yang biasa, yang cadangan mengenai pentadbiran, mengenai kaedah-kaedah untuk meningkatkan kecekapan kita dan sebagainya, itu diterima tanpa bahas. Yang ketiganya, usul yang kita terima, jawatankuasa usul ini terima untuk dibahaskan. Itu kategori yang ketiga. Dan yang keempatnya, ini mungkin tak ada di tempat lain, kita ada kategori yang terakhir ni, usul yang kita terima kemudian kita serahkan kepada Majlis Syura Ulama untuk memutuskan. Itu kategori yang keempat untuk kita. Dalam pada itu, kelainan yang akan ditampilkan pada pemilihan Muktamar ke-63 pada tahun ini adalah penggunaan aplikasi e-undi menerusi aplikasi yang dibangunkan oleh Pasukan Teknologi Maklumat PAS. Menerusi undi ini dikatakan keputusan pemilihan akan diketahui sebaik sahaja proses pengundian terakhir selesai. Bagaimanapun, Datuk Taqiyuddin Hassan selaku Setiausaha Agung PAS menegaskan bahawa keputusan hanya akan diumumkan dalam sidang muktamar kali ini sebaik ucapan penangguhan oleh Presiden selesai, iaitu menjelang akhir muktamar kali ini. Kononnya, ia bagi memastikan bahawa setiap perasaan penyandang jawatan terdahulu dijaga dan sebaliknya menolak dakwaan bahawa ia bakal mengundang perpecahan ataupun perbalahan dalam kalangan ahli parti. Ikuti perkembangan semasa PAS ataupun muktamar PAS yang akan berlaku dalam tempoh hari ini sehingga 1 Mei menerusi pautan BH Online. Sekian.